Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Yusuf Awang, saudara Zamari LC. Begitu juga Selina, saudara Roslila, terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Saudara Sabarudin Din, Waalaikumsalam. Saudara Syahidan bin Sabudin. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar anda? Doa saya anda sihat. Saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, apa khabar? Semoga tuan dan keluarga sihat walafiat. Saudara Richard Bakri, saudara Rezan Yusof, juga saudara Mustafa Ilyas, Zaman Yasin, saudara Tukiran Kitam, apa khabar Tukiran? Orang Muar. Saudara Joka Karim, saudara Afizan, saudara. Itu juga saudara Rafi, Openg Temu, Khairul Azman Muhammad, terima kasih mengingatkan teman-teman. Saudara Singgon. Begitu juga saudara Amran Abi, saudara Zeri, Sayulan, ZMK Makmur, Ali Tarmizi, Rusmini dari Pontian, Johor. Apa khabar puan? Razali Stapa daripada Pasir Mas Kelantan, saudara Razali. Saudara Mudin Kelateh, saudara Syirak Syarani daripada Bandar Muazzam hadir. Muazzam Pahang, saudara Syirik Syarani. Rai Chai dari Taiping, saudara Tailong dari Pulau Pinang, saudara Ibjah. Begitu juga Warung Kudap-Kudapan, Abdul Rahman, saudara Ramlah Din. Terima kasih untuk teman rakan Cinta Damai, Richard Bakri, saudara Yama Hassan, Muhammad Zulkifli, Melati Fiah, Nur Hayati, Daimo, saudara Abdul Qadir, saudara Richard Bakri, apa khabar saudara? Tentu dari Sabah ni rasanya, saudara Zeri, bosku, selamat hadir daripada Puchong, saudara Jo Hadi, RM Arjuna, saudara Muhammad Rafi. Terima kasih saudara Tukiran, doanya teringin disebut Tukiran Kitam ni, teringatkan dia punya apa, mi dari Muar. Saudara Tukiran Kitam di Muar, mi Bandung ni sedap saudara. Raja Azam, Raja Aman, apa khabarku? Moga sihat. Wan M Bakri, Syarul Muhammad. Begitu juga Muhammad Nur Khaizi, saudara Hasrin Rahim, saudara Ismail, saudara Abel Sifu katanya. Saudara Jonit Hamzah, Madam K, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, Puan Melati, saudara Syuami, tenang katanya. Terima kasih. Saudara Saadah Jailani, Asri Yusof, Pak Su Suloi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana malam ni banyak cerita pula hari ni, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku di negara kita. Itu wajib tu, saudara. Memberi laporan pada anda. Hari ini adalah hari Khamis, saudara. Hari Khamis, ingat, malam Jumaat, malam seribu rahmat. Saudara, berdoalah. Kalau boleh, bangun. Kita buat sembahyang tahajud. Waktu subuh. Saudara, sebelum subuh, kita lakukan doa tahajud, berdoalah pada Allah SWT. Pertama sekali, agar keluarga kita bahagia, negara kita sihat, saudara. Hari ini, hari Jumaat, hari Khamis, 19 Januari, merupakan hari yang ke-1037. COVID-19 masih lagi melanda di negara kita, dan mengikut laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris, bersama dengan Rio dari Industri Melaya, saya lihat ada peningkatan lagi. Dr. Radhiah, macam mana ni, doktor? Dah 2 hari dah dia naik balik. Itu hari dah elok, dah susut. Tapi nampak gayanya kemarin 320, tapi semalam dia meningkat kepada 371. Bagaimanapun tidak ada berita kematian. Jadi saya tak boleh melaporkan, saudara. Jumlah kumulatif sudah pun menjangkau 5,33,625 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona dalam tempoh 1,037 hari, saudara. Dan dari laporan tersebut, saya melihat terdapat peningkatan di 8 buah negeri, susut di 7 negeri. Saudara, Perlis tidak berubah, iaitu 20 jangkitan saja, iaitu Perlis tidak berubah jangkitannya, saudara. Perlis berapa ni? Kena tengok. Perlis 2 jangkitan, 20 pula, saudara. Jadi, sementara itu di Labuan tak dapat mempertahankan sifarnya. Masih lagi ada jangkitan, 1 jangkitan. Lain-lain negeri, nampak gayanya begitulah. Dan Selangor terus meningkat.
daripada 105 kepada 148. Jadi warga Selangor harus berhati-hati, saudara. Saya melihat pola-pola kenaikan balik di Selangor. Yang lain masih lagi bertahan di bawah angka 100. Berusahalah kita, saudara, melakukan penyerakan sosial. Bila keluar malam pula saya keluar rumah, pastikan makan pelitup, balik rumah, bersihkan diri kita, ya, saudara Zul, saudara Din, Linda, saudara Ismail Ibrahim, Isma Jeffrey, Ded Mahazir, Wahmat, saudara. Begitu juga alias Abdul Latif, Asri Yusof, Azra Idris, saudara Thomas Tan, kongsi Pak Choi, Thomas, Pojak, dan Abdul Muttalib Hasan. Thomas, kongsi Pak Chai. Baik, saudara. Usai pencerahan berhubung dengan COVID, kita ucapkan terima kasih pada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio. Jaga kesihatan saudara, jaga kebersihan saudara Jamil. Dalam kita memberi pencerahan, kita pun kena jaga diri kita juga. Baik, saudara, kita masuk e-commerce. Dalam segmen e-commerce ini, anda yang mempunyai produk mau diwawarkan, tidak ada masalah bagi saya. Sila hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241. Al-Azhar masih berniaga ini kemian ataupun setangi albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Memang wangi, saudara. Malam ni saya juga nak bagi pencerahan ini, saudara. Mungkin agak benda ni pelik, saudara. Cuma dia bermusim. Dia tak ada setiap tahun. Setahun mungkin dalam 2-3 minggu saja. Selepas itu habis. Dia asalnya daripada seperti buah bawang dan macam-macam bawang datang daripada negara China. Iaitu keropik ubi ngaku, saudara. Ini keropik ubi ngaku. Saya tak eloklah saya nak makan depan saudara. Untuk saya nak tunjuk macam mana makan. Memang sedap, saudara. Ini kegemaran saya. Rasanya lembut. Kerepik adalah kerepik ubi ngaku. Itu ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil ubi arrowhead. Dia hanya ada, selalunya dia cuma ada benda ni apabila musim tahun baru Cina saja. Saudara, setahun sekali. Ini kerepik ubi ngaku, kata Cina, ngaku, ataupun ubi arrowhead. Rasanya lemak-lemak, manis dan sedap, saudara. Jadi kalau anda mau memesan, segera. Lepas ni tak ada dah, saudara. Ini kerepik ubi ngaku ni cuma ada dalam musim perayaan tahun baru Cina saja. Ya, anda boleh menghubungi 018-279-4288. Hubungilah siapa dia, saya tak perlu nak sebut nama dan sebagainya, saudara. 018-279-4288. Kerepik ubi arrowhead yang cuma ada musim perayaan tahun baru Cina saja. Habis musim perayaan ni, habislah bekalannya. Jadi, saudara, kalau nak cepat order, saya tak boleh cakap lebih. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, anda juga boleh menghubungi Al-Azhar untuk mendapatkan bekalan kerepik ubi tadi, saudara. Memang sedap, saudara. Cuma setahun sekali. Dan anda boleh hubungi Siti Farahah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, Siti Farahah, dendeng manis Siti Farahah, sedap dimakan, boleh buat lauk, boleh buat macam-macam lah. Makan dengan porridge, boleh makan dengan roti, ya, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu mendapat bekalan buah-buahan, hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut akan terus dihantar ke rumah anda. Dan akhir sekali adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Jangan lupa, saudara, kerepik ubi ngaku, arrowhead ni, saya rasa mungkin dalam seminggu habislah. Siapa cepat, dia dapat. Hubungi sebagaimana 018-279-4288. Harga saya tak boleh ceritakan, saudara. Telefon segera 018-279-4288. Hanya terhad saja, saudara. Memang susah nak dapat ini, saudara. Saya memang suka. Tapi cuma dia dapat pada tahun baru Cina saja. Ataupun kongsi Pak Chai. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya adalah kasih sayang. Nikmat itu diberikan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat, darjat, kedudukan, yang kaya atau miskin.
Semuanya berhak mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Allah mengurniakan sifat rahimnya kepada setiap hamba-Nya agar mereka semakin dekat dan patuh kepada ajaran Islam yang ditetapkan. Tapi apakah setelah diberikan kasih sayang itu, kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh darinya? Orang yang mempunyai kasih sayang ibarat memiliki harta kekayaan yang mendiami di hatinya, yang dipenuhi dengan iman, syukur dan ikhlas. Sementara orang yang memiliki kasih sayang ini juga akan dimuliakan oleh Allah kerana mereka menyerahkan kasih sayang itu kepada orang lain yang memerlukan. Sebagai contoh, saudara, seorang memberikan kasih sayang pada orang susah, pada orang fakir miskin atau golongan yang kurang upaya dengan cara menghormati dan memberikan pertolongan supaya mereka itu dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Dan mereka yang memiliki kasih sayang dengan orang yang tidak memilikinya dapat dibezakan berpandukan pada keikhlasan sewaktu dia membantu orang lain, sama ada dengan rela hati ataupun terpaksa. Sebagai contoh, orang yang memiliki harta akan memberikan sebanyak mana sedekahnya kepada orang miskin tanpa mengharapkan balasan. Demi kasih sayang sama umat, Islam menggalakkan yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin dalam suasana persaudaraan, hormat menghormati dan belas kasihan mengikut panduan ilahi serta taat kepada suruhannya. Bagaimanapun, saya ingat Islam mewajibkan setiap Muslim berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan bekerja supaya tidak menjadi beban kepada orang lain. Tapi jika seseorang itu tidak mampu bekerja, maka pihak berkuasa atau masyarakat wajib membantunya. Saudara, bersama-samalah kita menghulurkan kasih sayang kita. Kalau kita bersedekah, jangan menunjuk dekat orang. Ingat saudara, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Dan sentiasa ingat saudara, tangan yang di atas itu adalah lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saudara, baik. Kita santuni pula Pan Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, rezeki yang baik itu adalah yang tidak menjadikan kamu merasa tinggi serta bangga diri, serta tidak melalaikan hidupmu dalam kemaksiatan. Kalau kita mendapat rezeki yang baik itu, saudara, jangan kita rasa sombong, merasa tinggi diri dan terus khayal dalam kemaksiatan. Itu kata-kata mutiara kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Terima kasih, Tan Sri. Kita hidup ni mesti saling ingat mengingati. Dan saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau negara berbelanja wangnya tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Hari ini, seperti mana yang saya katakan, saudara, kita sudah masuk hari yang ke-46. Tinggal lagi 54 hari lagi, saudara. Countdown kita hari yang ke-100. Iaitu dalam tempoh 100 hari, wujudnya kerajaan perpaduan yang berusaha untuk menangani derita rakyat. Ingat saudara, countdown kita sudah masuk hari ke-46. Dan dalam waktu yang sama, kita menanti, menunggu 61 hari lagi hadirnya lambaian Ramadan. Dan dekat nak puasa dah saudara, lebih kurang dalam 2 bulan je lagi. 61 hari lagi, pasti lambaian Ramadan. Berdoalah saudara agar kita dapat kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadat berpuasa dan merayakan kehadiran bulan Ramadan yang paling mulia, saudara. Bicara kita malam ini, saudara, judulnya Membina Warga Madani. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Terima kasih Pak Nazil, jauh daripada Perlis. Pak Nazil, moga Pak Nazil sihat, terus berkarya. Katanya, bersepah sabut merata-rata, buah kelapa dikupas belah. Berebut-rebut mencari harta, jangan lupa panduan Allah. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, saat kita berebut-rebut mencari harta ni, jangan kita lupa perintah Allah. Kalau dapat lebih tu, saudara, salinglah bersedekah, saudara. Dan ingatlah segala-galanya ketentuan Allah. Katanya. Tambah Pak Nazir lagi, beras ditabur, pipit pun datang. Begitulah kisah setiap hari. Orang takbur, bicaranya lantang. Begitulah perangainya tak sedar diri.
Jadi saudara, kalau nak tengok orang yang takbur itu, selalunya dia bercakap besar. Cakap dia je yang betul. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang bagi saya saban hari. Pak Nazir menghantar pantun kepada kita. Jangan lupa saudara, saya pun menantikan kehadiran buku yang bakal diterbitkan oleh Pak Nazir. Rasanya ada 1,300 pantun. 1,300 rangkap pantun yang telah pun dikumpul oleh Pak Nazir sepanjang kita membuat pencerahan ini. Dan pantun-pantun itu akan dibukukan olehnya. Mungkin dia minta saya buat kata-kata penjelasan, orang panggil kata-kata panduan sama, tapi saya belum ada kesempatan waktu Pak Nazir. Mohon maaf saudara. Baik saudara. Seperti biasa, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun channel apa saja sekalipun, saudara, saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Banyak saya tengok suntingan-suntingan yang diadakan, kerana kadang-kadang lari pada maksud itu terpulang pada anda. Saya tak boleh memaksa dan saya juga tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana bagi saya, masing-masing tangan yang mencincang, bahulah yang memikul, saudara. Lebih daripada itu, saya tak mampu. Nak ambil lah. Tak ada masalah pada saya. Ya, saudara. Dan kena ingat, saudara, kalau anda mau berbicara, menulis dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Ya, saudara, Surah Al-Qalim, KWSP mohon diluruskan dengan segera. Rakyat tertekan sekarang ni. InsyaAllah kita minta lah. Ada pencerahan sedikit nanti, saudara. Dan bagi saya, saudara, saya minta lah kalau saudara menulis dan sebagainya, pastikan kita mematuhi arahan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Di luar rumah saya sekarang ni, hujan lebat sedang mencurah-curah. Mudah-mudahan mencurah-curahlah idea saya untuk memberi pencerahan kepada anda. Dan ingat saudara, ini halaman ini lain tak ada, hanyalah sekadar pencerahan politik, matlamatnya untuk memberi informasi kepada warga yang berkesempatan, saudara. Dalam musim-musim hujan ni, saudara, kalau anda berkesempatan, berdoalah. Doa yang terbaik adalah musim hujan, saudara. Mohon pada Allah SWT menurunkan rezeki kita sebagaimana lebatnya hujan ini. Baik, saudara. Jangan lupa, saudara, prinsip kita dalam pencerahan saya ini, bila saya memberi komen dan pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Elakkanlah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak molek lah orang kata, saudara. Saudara saya biarlah dia cara dia, saya saya nak komen tak boleh. The Rich, bila Abah nak balik dari London, wallahu alam. Tapi tak tahulah, tadi ada pencerahan sikit, tapi saya tak tahu. Ada yang kata dah balik, ada kata belum balik, terpulanglah. Saudara, Laungan Suci, selamat malam. Terima kasih, saudara. Baik, saudara. Hari ini, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, awal pagi tadi, semakan terhadap kes Datuk Seri Najib Tun Razak bermula. Tapi saya melihat, saudara, sepanjang perbicaraan itu, bukan soal semakan itu yang diutamakan. Tapi yang menjadi argumen ataupun perbahasan adalah tentang sistem kehakiman. Ini yang masalahnya, saudara. Jadi, apabila peguam bela Datuk Seri Najib mempersoalkan kehadiran hakim, dia kata Tan Sri Shafie Abdullah, dia membantah Hakim Mahkamah Rayuan, iaitu Datuk Abu Bakar Jaiz, yang dilantik untuk bersidang sekali dalam 5 panel yang menghakimi kes tersebut, saudara. Dan bagaimanapun bantahan beliau ditolak. Alasannya katanya kerana Datuk Abu Bakar ini datang daripada merupakan Hakim Mahkamah Rayuan. Itu keadaannya, saudara. Dan saya dipahamkan petang tadi, setelah ditolak bantahan-bantahan yang dibuat oleh Datuk Tan Sri Shafie Abdullah, Mahkamah memutuskan untuk menangguhkan perbicaraan ini kepada 20 hingga 22 Februari bulan mendatang. Katanya kes belum ada keputusan dan perbicaraan akan bermula sekali lagi pada 20 dan 22. Jadi tadi banyak berkisar kepada bantahan
Peguam Bela Tan Sri Shafie berhubung dengan hakim panel yang mengendalikan rayuan. Ya saudara, itu keadaan. Belum dapat bicara yang lain lagi, tapi tak tahulah saya macam mana. Saya bersipati Najib, sepatutnya peguam tu dia membicarakan atau berusahalah untuk berjuang. Tapi nampak gayanya pertikaian berhubung dengan hakim yang menjadi panel pula jadi masalahnya. Sampai berlarutan sampai ke petang, akhirnya hakim, kesemua-semua hakim, 5 hakim sebut membuat keputusan menolak bantahan yang dilakukan oleh Tan Sri Shafie dan menangguhkan pembicaraan itu pada 20 dan 21 Februari mendatang, sebulan lagi. Jawabnya tunggu lagi lah Datuk Najib di belakang jeriji besi penjara Kajang. Dalam waktu yang sama, saudara, banyak orang bertanya dengan saya dah balik ke belum, tak tahulah. Tetapi pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin telah pun memfailkan penyataannya dalam saman fitnah yang difailkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi pada 17 Januari lalu. Saudara, saman itu adalah berhubung ucapan yang didakwa berbau fitnah terhadap Datuk Seri Anwar yang dikatakan menerima gaji sebanyak 15 juta semasa berkhidmat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor, saudara. Jadi, Peguam SN Naya yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pelantik berkata, semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar Nur Syasha Hidayah Nur Azhar, Mahkamah mengarahkan anak guamnya memfailkan jawapan kepada pernyataan pembelaan pada 16 Februari nanti. Jadi, Mahkamah menetapkan pengurusan kes pada 23 Februari. Saudara, jadi yang menjawab itu adalah peguam bagi pihak Tan Sri Muhyiddin. Sama ada dia hadir ke tak ada, saudara. Itu saya tak dapat nak jawab. Kerana Datuk Anwar menuntut daripada Tan Sri Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi truk, ganti rugi teladan, ganti rugi pampasan serta perintah injaksi untuk menghalang daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan berupa fitnah sebut, saudara. Itu yang berlaku. Tak tahu sama ada Tan Sri Muhyiddin dah balik atau tidak, tak tahu. Tetapi Peguam Belanya telah memfailkan defense ataupun pembelaan atas saman yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap Tan Sri Muhyiddin, saudara. Baik, saudara, macam mana yang saya katakan, hari ini masuk hari yang ke-46. Wujudnya kerajaan perpaduan yang beriktikad, yang berusaha. 46 hari dah. Hari yang ke-46, tekadnya mau menangani derita rakyat. Ini kita kena ingat countdown kita, saudara. Tinggal lagi 54 hari lagi. Cukuplah 1 hari baru kita menyemak, saudara. Dan waktu yang sama, 61 hari lagi kita menanti lambaian Ramadan. Saudara, apa yang disuarakan hari ini menyantuni tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menyantuni tentang derita rakyat. Beliau telah pun menzahirkan itikadnya dan dia semangatnya untuk membela rakyat apabila Yang Amat Perdana Menteri menyifatkan apabila boleh mendapat jumlah terkini isi rumah yang masih dikategorikan sebagai miskin tergar adalah amat aib dan memalukan, katanya. Sehingga Julai 2022, seramai 136,000 saudara isi rumah berada dalam kategori miskin tegar. Jadi sebab itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, haram bagi kita sebagai pemimpin politik dan penjawat awam mengamalkan rasuah atau membazir ataupun prinsip unbridled capitalism yang diamalkan negara ini satu ketika dahulu menyaksikan golongan maha kaya terpilih menguasai hampir semua bidang sedangkan rakyat terus hidup menderita. Ya, seolah-olah kita dan seluruh jentera, itu beliau menyatakan kepada kaki tangan kerajaan, tidak mempunyai keupayaan, tidak mempunyai iltizam untuk mengenal pasti syarikat atau kelompok baru untuk dilatih dan diangkat bersama supaya diperluas peluang ekonomi kepada mereka. Artinya, saudara, saya berkeyakinan selepas bulan Februari nanti, tentulah ada sesuatu yang akan diumumkan. Kerana Februari adalah hari bajet. Saudara,
Jadi untuk itu katanya, kawalan kekuatan politik yang telus serta tata kelola yang baik di dalam mana-mana sistem yang tidak adil, itulah yang menyebabkan berlakunya rompakan terhadap harta rakyat. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan sebelum dia bertolak ke Sarawak. Sebentar tadi beliau telah pun berangkat ke Sarawak kerana besok dia nak menunaikan solat Jumaat di Sarawak, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya masih ingat kupasan ekonomi politik. Dia bahas soal pengalaman dalam sejarah. Macam mana dulu-dulu penguasa merompak harta rakyat. Jadi dalam keadaan begini, beliau bertekad untuk negara ini dibangunkan berserta dengan ekonomi rakyat. Mudah-mudahan tercapai. Saudara, baik. Dalam soal kumpulan wang simpanan pekerja, ini semua orang nak tahu. Rupa-rupanya saudara, tanpa kita sedari, banyak orang minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, boleh tak boleh dan sebagainya. Yang Mohd Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin dulu mengatakan beliau sedang mencari cara, upaya dan sebagainya. Rupa-rupanya saudara, wang kumpulan simpanan pekerja boleh, sebagaimana yang saya katakan semalam saudara, boleh dijadikan cagaran kepada bank. Jadi artinya kumpulan wang simpanan pekerja boleh menggunakan wang caruman di agensi tersebut sebagai cagaran kepada bank untuk meyakinkan bank bila rakyat mau membuat pinjaman. Artinya kalau kita ada simpanan RM100,000, kita boleh pinjam RM100,000 menggunakan wang kita yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu sebagai cagaran. Saudara, langkah tersebut merupakan antara pendekatan alternatif yang boleh dilakukan oleh kumpulan wang simpanan pekerja selain membenarkan pengeluaran wang tunai kepada pencarum. Jadi artinya saudara, wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni, dia akan bertambah. Kerana pertama, pemotongan kalau ada kerja. Yang kedua, tentulah ada dia punya bunganya atau faedahnya. Jadi faedah daripada selalunya daripada kumpulan wang simpanan pekerja ni lebih tinggi daripada faedah bank. Bank mengenakan faedah sekitar 3%. Dan kumpulan wang simpanan pekerja selalunya, cuma dalam 3-4 tahun kebelakangan ini agak merudumlah sedikit. Selalunya faedahnya kadang-kadang 5%, 6%, lebih tinggi daripada pinjaman bank. Jadi boleh digunakan wang yang ada dalam tabung simpanan pekerja itu sebagai cagaran. Itu sebagai alternatif saya. Pakar ekonomi Universiti College ICAT Kuching, itu Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur berkata, untuk tujuan itu kerajaan perlu berbincang dengan pihak bank bagi menangani masalah kewangan yang meresahkan rakyat. Saya faham saudara menghantar kiriman, bertanya bila boleh keluar, tak boleh keluar dan sebagainya. Dan cara terbaik, kerajaan ataupun bank negara berbincang dengan kumpulan wang simpanan pekerja dan bank duduk semeja macam mana nak mengatasi masalah. Tapi untuk mereka yang masih mempunyai simpanan lebih daripada 50 atau 100,000 dan dijadikan itu sebagai cagaran sebagaimana yang saya nyatakan semalam, saudara. Nampak gayanya apa yang saya katakan itu boleh tahan juga fikiran saya ni, saudara, ya. Boleh tahan, jelas saya. Jadi dalam keadaan begini, kalau boleh, pihak kerajaan mengarahkan bank-bank untuk membantu mereka yang mengalami masalah hutang itu. Atau lebih baik kerana sikap setengah bank yang tegas itu seringkali menyukarkan rakyat. Jadi dengan menjadikan wang simpanan di KWSP sebagai cagaran, ia akan membantu rakyat. Pada masa yang sama, bolehlah mereka mengambil tempoh cagaran itu sebagai waktu untuk mereka bangun semula untuk berniaga dan sebagainya. Cadangan ini saya utarakan, saya lontarkan, semalam saya dah bermula. Saya haraplah teman-teman di Kementerian Kewangan dapat melihat persoalan ini. Ini sebagai contoh lah, saudara. Mereka yang punya baki caruman di bawah RM10,000 mungkinlah boleh potongan caruman serendah 45%. Manakala yang lebih dari RM10,000 buat pinjaman dengan bank dalam 8% dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begitu, menurut penganalisa ekonomi Universiti Kuala Lumpur, dalam ini business study, Profesor Maknia Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, katanya sekiranya pengeluaran wang dimenangkan, pengeluaran wang KWSP dimenangkan, sekali lagi, ia perlu terus dikreditkan kepada bank untuk menyelesaikan hutang yang tertunggak. Jangan dibagi tunai kepada orang. Itu keadaannya, saudara. Jadi kalau tu pada bank, selesailah hutang. Tetapi saya lebih berminat memilih kepada konsepnya wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja sebagai cagaran. Jadi mereka dapat ambil tunai,
Dan faedah dalam bank itu taklah tinggi sangat. Jangan ditinggikan. Dan bank tertakluk kepada OPR. Hari ini saya dapat melihat kenyataan Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, beliau mengatakan bahawa kadar OPR tidak dinaikkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kadar OPR tidak dinaikkan, artinya kadar faedah bank juga tidak naik. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya menjawab persoalan ini, saya harap kita berdoalah agar kerajaan bersetuju supaya wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu dijadikan cagaran, wang tak hilang, boleh dapat pinjaman daripada bank dan ekonomi berjalan. Itu saja saya. Saudara Kauli dia kata cadangan boleh diterima tapi janganlah asyik dipertimbangkan saja. Kita rakyat biasa, saudara, cuma mampu untuk melontarkan pandangan dan fikiran. Cuma sekarang ni saya juga terkesan bila saya menatap berita, saudara, laporan dalam beberapa media masa yang menyatakan bahawa rakyat negara kita yang memperolehi gaji minima, mereka membelanjakan sekitar RM405.46 sebulan untuk membeli sebakul barangan makanan asas. Demikian menurut laporan oleh Perkhidmatan Beli Belah Pikodi. Menurut laporan tersebut, dia mendapati pekerja Malaysia dengan gaji minima. Itu antara RM1,323 sebulan. Dapat take home pay RM1,323. Mereka artinya bermakna mereka memberi sebakul barangan makanan keperluan sebulan sekitar 30.6% daripada hasil pendapatan mereka ataupun daripada gaji minima. Artinya, saudara, harga barangan masih tinggi. Di sinilah harga perak kerajaan harus mengkaji. Dia sebaik mungkin berapa pendapatan minima. Kita berdasar kepada minima, sebab itu bakul rahmah ke, bakul rahmat ke yang cuba nak diwujudkan oleh kerajaan, kita tak ambil kisah. Tetapi sebaik mungkin hendaklah berada di paras 20% gaji minima. Artinya gaji minima 1,200 ataupun 1,500 katakan, saudara. Jadi mestilah barang makul untuk sebulan untuk sesi rumah, itu pun bergantung pada berapa ramai keluarga. Kalau keluarga tu ramai lagi, mungkin lebih tinggi lagi. Kerana barang asas sekarang ni termasuklah. Ini antara barang-barang asas yang diperlukan oleh setiap isi rumah, saudara. Yang pada sekitar, contohnya susu RM69.90 untuk 10 liter. Roti RM35.10 untuk 10 buku. Ini untuk sebulan, saudara. Beras RM7.76 untuk 1 kilo. Telur RM10.75 untuk 20 butir. Keju RM47 untuk 1 kilo. Ayam, itik, daging, lembu RM151.20 untuk 6 kilo. Dan sebulan, saudara. Buah-buahan RM51 untuk 6 kilo. Dan sayur-sayuran RM31.67. Itu keadaannya di mana jumlah keseluruhan sekitar RM371. Dalam keadaan begini, saya nak menegur agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri, janganlah, saya dah cakap dah 2-3 minggu dulu, 2 minggu dulu, bagi orang warga rakyat bangsa Melayu, perkataan khinzir ini amat sensitif pada mereka. Jadi kalau Menteri sibuk nak menunjukkan harga khinzir sekian harga, sedangkan bila dia buat perbandingan, harga khinzir lebih murah daripada ayam, meledaklah kemarahannya. Saya mengingatkan pada sahabat saya, Datuk Sarudin Ayub, tak payah disebut. Kita tahu sekarang ni kita hadir musim perayaan Tahun Baru Cina. Tak ada keperluan pun nak dedahkan dalam media masa orang Melayu. Kalau betul nak bercakap soal harga khinzir ni murah ke, terkawal ke, bercakaplah dalam akhbar bahasa Mandarin. Sebab memanglah beliau sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri atau pengguna untuk seluruh rakyat. Tetapi bila disebut soal khinzir ni, saya tengok dah 3 hari dah. Sikit-sikit tak cerita lah, harga khinzir lebih murah daripada harga telur ayam. Jadi saya rasa tak patutlah sebagai menteri memikirkan soal itu. Dulu saya dah cakap, saya kata sebab apabila beliau mengatakan persoalan, kekangan, mendapatkan bekalan dan juga harga khinzir ini akan dibincangkan di kabinet. Saya kata perlu apa nak dibincang? Perlu apa? Kalau benar pun benda ini dibincangkan di kabinet, tak payah cerita dengan orang Melayu. Tak ada kepentingan, tak ada keperluan. Jadi saya haraplah menteri-menteri ni kadang-kadang mereka yang merosakkan nama baik kerajaan perpaduan. Kerajaan benar mahu menangani derita rakyat. Tapi harga khinzir bukan nak menangani derita rakyat.
hanya menangani derita masyarakat setengah kaum saja. Saya haraplah Datuk Saifuddin Ayub, pegawai di Kementerian Perdagangan dan Kawalan Harga Makanan ini berhati-hati bila mahu membuat kenyataan. Janganlah kenyataan itu boleh dijadikan polemik politik yang merosakkan imej kementerian itu. Sudah-sudahlah. Saya haraplah persoalan KZ ni tak payah disebut lagi. Sebab saya nampak semalam ke kemarin, gambar terpampang, menteri tunjuk senarai harga, lepas tu ada pula harga KZ. RM24 sekilo ke RM31 sekilo. Astaghfirullahalazim, saya kata. Kenapa? Tak perlu nak tunjuk. Nak bengah buat apa? Nothing to be proud of. Betul untuk menangani tentang warga menteri ni dulu pun, masa Menteri Pertanian pun buat problem. Betul, saudara Haris. Dulu jadi Menteri Pertanian, duk mengira ikan dalam laut. Ikan temenung katanya, jangan risau, ikan kembung, ada 3 bilion apa ke. Ini dah jadi Menteri Perdagangan dalam negeri Halal Pengguna, harga khinzir diutamakan. Ini saya minta maaf lah saudara. Saya terpaksa menyuarakan isi hati, perasaan, dan akhirnya menjadi polemik. Saudara, ini kita tak mahu apa usaha kerajaan yang baik. Memanglah usaha itu baik, tapi untuk masyarakat Tionghoa. Jadi, kalau kamu berusahakan sesuatu untuk orang Melayu, tak perlu nak diwar-warkan dalam akhbar berbahasa Mandarin. Nak cerita pasal kayu gaharu, apa ini kambing ni turun ke, ataupun apa ke, kegemaran, tairu murah ke, tak payah cerita dalam bahasa akhbar Melayu. Biarlah masuk dalam akhbar bahasa Tamil. Sari naik ke, sari turun ke, tangani kehidupan mereka sebaik mungkin. Tetapi saya kata soal khinzir ini cukup sensitif. Jangan lupa saudara, di Melaka sampai kita ada gelar Mat Khinzir. Sedangkan dia adalah sebagai seorang exco kerajaan negeri. Dan kesan daripada itu, uyup terus karya politiknya saudara. Ini saya melihat dalam saat-saat begini kita mengharapkan supaya kerajaan lebih memikirkan tentang untung nasib rakyat. Sebab seboleh mungkin kita mahu biarlah harga barangan, makanan itu dikawal untuk setiap warga yang mendapat harga gaji minima mereka adalah sekitar 20% digunakan untuk membeli keperluan barang makanan. Jadi 20% yang lain lagi tu mungkin untuk bayaran anak ke sekolah ke, keperluan-keperluan yang lain. 20% lagi untuk tambang dia pergi kerja, untuk dia makan waktu tempat kerja dan sebagainya. Tinggal lagi 40%, mungkin ada lagi potongan keperluan semalam pekerja, potongan cukai dan sebagainya, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita mengharapkan biarlah negara kita ini antara negara yang terbaik di mana 20% pendapatan dari pendapatan minima itu mampu untuk dijadikan pembelian untuk membeli barang-barang keperluan, beras, gula, tepung dan sebagainya. Ya, Datuk Seri Saifuddin Ayub tangani permasalahan ini. Baik, saudara, dalam soal ini saya juga berterima kasih kepada sahabat kita, Saudara Anthony Loke, sebagai menteri yang menjaga hak ehwal pengangkutan. Sebab beliau telah pun membuat arahan atau membuat penyataan. Ini saudara, mandu kereta musim-musim perayaan Cina ni, kena ingat saudara. Sepanjang musim Tahun Baru Cina ini, terdapat 7 kesalahan jalan raya yang tidak akan dikompaun tapi boleh dibawa ke mahkamah. Artinya kesalahan jalan raya ini tidak boleh dikompaun. Itu mengikut daripada saudara Anthony Loke. Iaitu pertama sekali, kenderaan yang memotong queue. Jadi anda yang berada di lebuh raya jangan potong queue. Kalau ketangkapan, kalau anda disaman oleh kuasa jalan raya, saman itu tidak boleh dirunding untuk di compound. Kedua, memotong di double line ataupun dua perlaluan yang bahaya. Sebab ini akan boleh mengakibatkan bahaya. Kalau masuk double line, potong double line juga, saman ini tidak boleh di compound. Kemudian melanggar lampu isyarat. Kalau merah anda redah juga, ketangkapan, tidak boleh di compound. Kesalahan lain mungkin boleh di compound. Keempat, memandu melebihi had laju. Juga, court juga anda pergi. Dia tak boleh nak di compound,
Saudara, kelima, menggunakan telefon bimbit di saat memandu. Jangan lupa saudara, sekarang ni parenti-parenti, pihak berkuasa, pihak polis, pihak JPJ memasang parenti tu. Elakkan. Kalau ada panggilan telefon dan sebagainya, gunakanlah telefon gitu, boleh. Tapi jangan pegang telefon sambil memandu. Ini kalau kena ketangkapan, tidak boleh di compound, saudara. Kemudian, mana dia? Keenam, tidak memakai tali pinggang keledar. Pun tidak boleh di compound. Begitu juga kalau bawa motor, tak pakai topi keledar. Dan akhir sekali, apabila kita memandu, kita masuk ke kawasan laluan kecemasan, emergency lane. Ya, saudara, sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina ini, elakkanlah ketujuh kesalahan ini, kerana 7 kesalahan ini tidak boleh di compound. Saya itu sajalah saya beri penjelasan pada anda. Selamat Tahun Baru. Pastikanlah, saudara. Baik. Sebagaimana tajuk saya kata ini, membina masyarakat madani. Hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melancarkan slogan baru, iaitu membangun Malaysia Madani. Ini sebenarnya perkataan madani ini telah diwujudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau berada dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri dulu. Malahan saya tak silap saya, waktu dia jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia pun, beliau sudah pun menyuarakan harapannya untuk mewujudkan masyarakat madani. Saudara, ini adalah untuk membina masa depan negara. Madani, banyak orang tanya apa itu madani? Madani itu bermaksud kita maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan untuk memberi makna memberi makna dalam usaha membentuk masyarakat dengan menyemai nilai murni kekeluargaan, kurikulum yang juga terarah kepada pembinaan masyarakat, kurikulum pendidikan, saudara. Dan pada terasnya, slogan madani mencerminkan kepercayaan dijalin antara kerajaan dan rakyat atas dasar ketelusan dan kerjasama. Itu maksudnya madani, saya. Madani juga dipakai sebab inilah kesempurnaan pentadbiran yang memang sempurna dalam pentadbiran Islam adalah di Madinah. Mengambil sempurna nama Madinah itu madani lah. Agenda dasar kerangka madani bukan saja memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan masa, tetapi ia menyentuh pencorakan masa depan negara. Ini sebagai usaha dan upaya untuk mencipta lonjakan baru buat negara. Demikian menurut Perdana Menteri sewaktu beliau memberi amanat siang tadi, membangun Malaysia Madani. Amanat itu disampaikan olehnya di Pusat Konvensyen Antarabangsa. Jadi respon ataupun komen daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan maupun negeri perlu memahami dan melaksanakan tindakan susulan bagi menterjemahkan keberkesanan konsep Malaysia Madani dalam dasar kerajaan. Menurutnya, beliau hadir di Putrajaya mendengar amanat Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang di mana konsep madani ini memberi maksud luas merangkumi nilai kemampuan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan bersifat ihsan. 3 perkara yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, kata Datuk Zahid, adalah menjadi keutamaan strategiknya kerajaan Madani, termasuklah pertama-tama sekali usaha membasmi kemiskinan. Kedua, menstrukturkan semula ekonomi serta memulih dan menjana ekonomi negara. Ini bermulalah, saudara. Sebagaimana saya katakan, kerajaan perpaduan ini mahu menangani derita rakyat. Jadi Malaysia Madani ini akan menjadi satu gagasan baru yang memeta hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. InsyaAllah, katanya. Selain menterjemahkan konsep yang dicetuskan Perdana Menteri itu, beliau berharap semua kaki tangan kerajaan dapat melaksanakan dengan penuh keredaan, dengan penuh kreatif dan penuh kebertanggungjawaban. Dan pihaknya selaku Timbalan Perdana Menteri, dia tidak akan teragak-agak untuk menilai dari masa ke semasa. Itu yang saya dapat.
kenyataannya Muhawat Timbalan Perdana Menteri beliau serius untuk melihat masyarakat Malaysia Madani ini benar-benar lahir. Ini 40 tahun dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap. Tapi waktu itu beliau sekerat dapat jadi Timbalan Perdana Menteri, kemudian beliau tersingkir daripada arus perdana kerajaan. Tak dapatlah dilaksanakan matlamatnya untuk mewujudkan masyarakat Madani. Saya sudah menjangkakan, sebab itu saya mengatakan bahawa usaha untuk menangani derita rakyat ini tidak akan terhenti dan ini juga akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya melihat di sungai itu. Dalam waktu yang sama, saya mendengar juga kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari dulu dia kata beliau tidak mahu lagi mewujudkan polemik ataupun permusuhan ataupun hubungan yang pasang surut antara beliau dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata sudah-sudahlah. Bagi saya, kalau masyarakat Madani dia sentiasa untuk memaafkan, untuk saling melupakan segala permasalahan, segala perbezaan pendapat. Tapi tanpa menyatakan secara khusus mengenai status hubungannya dengan Dr. Mahathir, Datuk Anwar berkata tumpuan beliau ketika ini adalah melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan dia tidak akan melayan sebarang kerenah atau celoteh-celoteh yang tidak relevan. Belum ada apa-apa hubungan ketika ini katanya antara saya dengan Dr. Mahathir. Cuma dia kata saya hanya tumpu pada kerja. Jadi dia tak maulah. Dia tak mau melayan segala tetek bengek. Segala komen-komen Dr. Mahathir. Sudah-sudahlah dia kata. Dalam keadaan begini saudara, saya tadi, awal pagi tadi saudara, saya berkesempatan minum pagi bersama dengan teman-teman saya yang begitu concern ataupun memerhati. Pentingnya sekarang ni, saya ingat dalam 6 orang, 7 orang pergi tadi. Kami minum, semua dalam usia 65 tahun ke atas. Kawan sekolah saya, kami berbual, ada tokoh korporat, ada tokoh-tokoh teknokrat. Walaupun usia dah pencen, ada engineer, ada insinyur, ada cikgu, ada arkitek, ada tokoh korporat yang jalankan perniagaan ke peringkat antarabangsa dan kami berbincang saudara. Intipati perbincangan yang kami alami, kami susuli berpaksi kepada ke mana Melayu selepas ini. Setelah melihat bagaimana pergolakan politik Melayu sudah pun berada di tahap yang cukup parah. Sebab itu kami merasakan, saya katakan kepada kami itu sebab kumpulan saya bersetuju semua, sudah sampai masanya agar masalah politik ini di kalangan pemimpin itu segera diusaikan. Kerana hari ini terdapat sekitar 10 buah parti politik yang dilahirkan oleh pimpinan Melayu sendiri. Apakah mereka sedar saat ini tanah reserve Melayu cuma tinggal 12% saja. Selebihnya sudah dimiliki oleh orang asing. Semua ini kebejatan berlaku apabila pemimpin saling berbalah sama sendiri. Mereka saling tuduh-menuduh, benci-membenci sama sendiri. Jadi sebab itu, seharusnya semua pimpinan kembalilah ke meja rundingan untuk menefikan kebencian, permusuhan sama sendiri. Tak ada untung pun, saudara. Jadi keadaan begini. Sebab ekonomi bangsa kita terus berada dalam situasi yang cukup terumbang-ambing. Ini kenyataan daripada sahabat saya, tokoh korporat. Pada dia tak ada masalah, tapi dia melihat bagaimana ekonomi warga bangsa kita ni cukup terkesan. Selesai saja waktu PKP. Banyak syarikat-syarikat tutup, ramai kawan-kawan dia tak boleh meniaga. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup dan tak boleh nak bangun-bangun. Apabila pimpinan Melayu ni saling berbalah. Yang saya simpulkan kepada wujudnya ketidakstabilan politik. Masing-masing menegakkan benang basah. Sebab itu mereka mengharapkan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim contoh. Cukup-cukuplah dah. Jangan lagi nak lontar permasalahan. Tadi pun saya dah katakan dia pun dah tak mau lagi nak melayan polemik dengan Dr. Mahathir. Okey. Teruskanlah usaha. Dulu saudara menjadi PM tepi. Dulu bercakap pumpang itu tak kena, ini tak kena. Sekarang ni anda memegang teraju kepimpinan negara di anjung kuasa di Seri Perdana. Laksanakanlah apa yang anda impikan. Jangan pula jadi akhirnya orang mengatakan ini sembang aja lebih. Ini pun satu hal juga akan membuatkan warga bangsa kita dikecewa. Jangan dikecewakan warga bangsa kita. Dan kepada Dr. Mahathir, sebagaimana yang sering saya katakan, cukup-cukuplah.
Sekarang ni usia yang sebegini, terus terang saya katakan, rumah kata pergi, kubur kata mari sekarang ni dalam usia begitu. Kenapa tidak dalam usia-usia sebegini? Jangan lupa parti yang anda ni tubuhkan pun dah hilang orang pertaruhan dalam musim pilihan raya lepas. Masanya santunilah anak cucu yang ada. Cucu-cucu dahagakan kasih sayang Tun. Ini masanya duduk di rumah diam-diam, buat amal ibadat, bersia membuat persiapan. Tak perlu lagi nak ambil tahu soal politik ni. Bukan tidak bertanggungjawab, tapi kadang-kadang sebab kita dalam usia begini, bila kita campur tangan, boleh menjadikan rosak jadinya. Sudahlah. Begitu juga dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Ni kumpulan kami merasakan, memang beliau terkenal sebagai belapang dada, tetapi ada limitnya. Kalau ada berlaku kepincangan dalam parti pimpinan saudara, kalau selagi ada selumbar, selagi ada duri dan apa sebagainya, cabutlah. Orang Melayu takkan marah kalau kita lihat kalau adanya pengkhianat-pengkhianat dalam parti yang menjadi payung UMNO, payung Melayu. Kami rasa runsing melihat perkembangan semasa. Perbalahan tak berhenti-berhenti lagi. Tok-tok lebay yang ada tu. Kita tahulah PAS dengan UMNO tak boleh berdamai. Tetapi carilah perdamaian. Cukup-cukuplah mengeluarkan segala fakta-fakta yang bukan-bukan. Cukup-cukuplah kita berantakan. Kita bergaduh di masjid. Kita bergaduh di pentas politik. Dan akhirnya tercipta macam-macam unjuran agama yang akhirnya merosakkan akidah warga bangsa umat Islam. Ini saudara. Kemudian kita juga tak punya banyak masa. Pemimpin kembalilah. Macam Datuk Ismail Sabri. Cukup-cukuplah. You dah rasa jadi Perdana Menteri. Tak perlu nak fikir lagi I want to make a comeback. Dah ada sekarang ni. Tak pernah anda mimpikan anda dapat jadi Perdana Menteri. Anda dah ada sekarang ni, pencen ada, dijamin kehidupan yang tenteram. Teruskanlah kehidupan, kalau badan tak bersihat, jumpa doktor. Banyakkan santuni. Kalau diperlukan bagi buah pandangan, berilah pandangan jujur, tak perlu nak fikir untuk menggapai kuasa yang telah hilang. Nak buat macam mana? Rakyat telah buat keputusan. Begitu juga pada Tan Sri Muhyiddin. Cukup-cukup dah. Pun, anda sudah ada punya bodyguard, anda cukup wang. Kalaulah kes anda ada sebagainya, selain ini, tak perlu lagi nak campur urusan politik. Biarlah mereka pemain-pemain politik yang ada sekarang ini melangsaikannya. Saya melihat benda begini, saudara, dan kami bersetuju bahawa masa untuk warga bangsa kita, terutama pemimpin-pemimpin Melayu, cukup-cukup dah. Sudah-sudahlah kita berbalah sama kita. Jangan dilebarkan lagi perbalahan. Jangan kita lontar perkataan-kataan yang menyakiti hati. Orang lain ketawa, saya. Kalau kita dengar kenyataan Tan Sri Muhyiddin membelasah Datuk Zahid Hamidi, dijawab oleh Datuk Zahid Hamidi, apabila Datuk Ismail Sabri pula membelasah pimpinan Datuk Sri Zahid Hamidi, orang ketawa, orang tepuk tangan. Jangan lupa, saudara, hancurnya empire Melayu Melaka hanya kerana disebabkan perebutan sebahara emas di antara Mamak Mandaliar dengan Mamak Bendahara. Jangan lupa, saudara, akhirnya si Kitul, wujudnya si Kitul dalam kerajaan Melayu Melaka yang berakhir dengan 500 tahun lamanya bangsa Melayu terjajah. Apakah ini tidak dapat menimbulkan kesedaran kepada warga bangsa kita, kepada pemain-pemain politik, segala apik lempang? Sudah-sudahlah. Surat Azlan Kamisan, dia kata Mahathir lama menunggang isu Melayu. Cukup dah. Saudara, akhirnya sekarang ni orang dah tak peduli dah dia. Jadi sekarang ni masanya. Saudara Noah, tak boleh kita katakan UMNO itu si Kitul. UMNO sebuah parti yang menjadi payung sekian lama. Sepatutnya berusaha cari balik. Damaikan balik. Sekarang ni ada kerajaan perpaduan. Tak payah lagi nak macam ni tuduh orang tu si Kitul, tuduh. Tak payah. Duduk di meja rundingan, berusaha untuk menyantuni. Tak payah lagi. Sana big burung dia kata Azmi sikit. Saya rasa tak payah kita nak gelar orang tu ini, orang tu ini. Tak payah dah. Tapi nak buat macam mana? Dalam keadaan-keadaan ini pun masih ada lagi kalangan mereka yang mau menggapai kuasa. Dah masa over. Apa nak lagi? Semalam saya dengar kenyataan ataupun omelan. Mungkin cara beliau menyampaikan tu tak kesampaian. Itu Atuk Johari dari Melaka. Dia kata dia hairan bagaimana menteri-menteri, bekas-bekas menteri yang dulu mewakili UMNO ini, mereka boleh tidak lagi sayang pada parti.
Dilihat seolah mau mengkhianat parti. Sedangkan mereka dah dapat nikmat. Mereka dah jadi menteri. Mereka dah jadi timbalan menteri. Mereka dah jadi wakil rakyat. Ada yang duduk sebagai pengurusi JLC. Cukup-cukuplah. Bila masanya sekarang ni, bimbinglah anak muda diangkat supaya jadi pemimpin ke depan. Secara blue stick tak payahlah sedang nak berlawan dengan saya. Tak maulah nak cerita Ponorogo dan sebagainya. Dia sekarang ni memimpin parti, biarlah. Apa je menyakitkan hati anda? Jadi sekarang kita kena bersatu, saudara. Kita tak ada banyak masa. Sebab ekonomi dunia pun masih lagi dalam keadaan yang limbo. Secara SB Napiah, politik PRU pun sudah. UMNO pun sudah. Sekarang waktu untuk kerja, bantu rakyat dan pulihkan ekonomi. Ini yang penting. Saya bersetuju dengan pandangan SB Napiah. Pilihan raya, selesai. Cuma yang ada 6 negeri lagi, pilihan raya negeri. Kemudian, Perhimpunan Agung UMNO, sudah. Mereka yang pernah menjadi wakil rakyat. Mereka yang pernah terpilih sebagai Esko Kerajaan Negeri. Mereka yang pernah terpilih sebagai pengurusi JLC, menerusi Parti UMNO. Mereka yang pernah menjadi timbalan menteri, jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Cukup-cukuplah. Sudahlah. Sekarang ni taburlah bakti pula pada parti. Bukan mengwujudkan kepompong yang akhirnya merosakkan parti yang selama ini didukung, memayungi warga bangsa Melayu. Orang marah dengan UMNO kerana sikap pemimpin. Macam saya dah bercakap 5-6 malam dulu. Ini orang tak benci pada UMNO, tapi orang benci kerana sikap pemimpin itu sendiri. Yang tak reti berterima kasih pada rakyat. Yang tidak reti untuk menangani derita rakyat. So, hari ini ada kerajaan baru. Sama-samalah kita beri sokongan. Saya bukan nak memuja, tidak, saudara. Rakyat dah buat keputusan. Allah SWT telah menentukan keadaan yang begitu. Yang jadi pembangkang, teruskanlah untuk menjadi pembangkang yang berhemah. Bukan mencerca peribadi. Musim untuk kita saling bermusuh sama sendiri is over, saudara. Sebab itu saya melihat hari ini, saya bersetujulah juga bagaimana kenyataan Ketua Penerangan UMNO Kedah. Iaitu saudara ini Syaiful Hazi Zainul Abidin. Dia kata bahawa UMNO bahagian Alustar telah pun menetapkan bersetujulah apa yang diputuskan oleh PAU. Sebab mantan ketua bahagian dia, saudara Yusof, kawan saya juga. Dia kata dia nak berjumpa dengan ROS, membantah keputusan tersebut. Tak perlu dah. Kalau saya bantah pun buat apa? Sejauh mana? Kalaulah boleh diadakan pemilihan parti UMNO, apakah mereka yang bertanding nanti kalau kalah? Apakah mereka akan senyap? Tidak mungkin, saudara. Jadi sekarang ini, masa untuk yang mana yang berada dalam UMNO, tangani. Kepimpinan parti sebut, yang mana berada dalam Parti Keadilan, tangani Parti Keadilan dengan baik mungkin. Supaya pimpinan anda benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan. Wakil-wakil rakyat, sama ada daripada Keadilan, sama ada daripada PAS, sama ada daripada parti PBM. Laksanakan apa yang dijanji. Tak perlu lagi dah saya nak bercakap soal Zaid Hamidi ke tak payah. Biarlah dia menyantuni parti itu. Kenapa kita kalau orang luar, orang yang bukan dari warga UMNO nak bercakap soal kepimpinan dalam UMNO? Kalau saudara orang UMNO, saudara kenalkan diri. Nama saya, nombor telefon, nombor keahlian saya 1 2 3 4 bla 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 bla. Saya ahli UMNO cawangan ini. Saya nak membuat pandangan berhubung dengan Presiden UMNO. Boleh. Kita tak kenal pun anda bercakap dalam media sosial ni maki hamun. Oh, orang tu begitu, orang tu begini. Begitu juga nanti orang akan cakap juga pemimpin lain. Bagi saya masa untuk kita saling menunding jari sudah over. Saudara Big Burung dia kata walaupun sibuk pasal UMNO. Untuk apa? Tak habis-habis. Saya melihat memanglah orang sayang pada UMNO ni saya rasa. Dan mereka menghormati UMNO. Malahan ada yang membenci kerana mereka merasakan UMNO ini adalah penghalang kepada mereka untuk mencapai cita-cita. Saya tak mau sebut nama-nama siapa tapi semua orang kenal. Datuk Seri Zaid Hamidi, rasa saya berkeyakinan warga UMNO menanti tindakan anda. Mungkin malam besok ke, kalau ada mesyuarat majlis tinggi, mereka yang perlu disingkirkan, singkirkan. Tak payah lagi dah. Dan kembali dah di meja rundingan untuk mewujudkan muafakat. Kalau orang itu tak sesuai untuk berada dalam UMNO, tak payah untuk berada. Biarlah dia nak pergi parti mana pun. Saudara, saya mengharapkan, sebab saya pagi tadi bila kami berbual, kami juga membincang bagaimana tentang masa depan negara ini, siapa yang akan memimpin. Datuk Seri Anwar Ibrahim usianya sudah 75 tahun. Datuk Seri Zaid Hamidi pun sudah 70 tahun. Saudara, siapa yang bakal pemimpin masa depan?
apakah pemimpin pemuda ini telah disiapkan? Dalam pergerakan pemuda juga pun kita nak tengok siapa dalam pemuda UMNO, sama ada anak muda keadilan, apakah telah disiapkan satu bentuk daya pemikiran, daya kepimpinan mereka supaya dapat menjadi pemimpin masa depan yang boleh meneruskan kegemilangan bangsa kita. Dan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan masyarakat madani ini benar-benar mencapai impian. Ingat saudara, kita sudah tidak punya banyak masa lagi. Hentikan perbalahan sama kita. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.